Ayat 77, kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Adapun sesungguhnya nikmat dunia itu kecil dan nikmat iman amal ketaatan itu membawa kita pada akhirat, dan akhirat itu Allah kata kekal. Bayangkan hari ini kita dapat satu kurniaan yang panggil pendapatan tanpa had, infinity. Kalau pakai kad tu, kredit kad tu, dia panggil infinity tu, canggih sangatlah tu. Kau tebang pun dia boleh beli. Kredit kad apa pakai? Infinity tu. Nampak tak? Tapi bila kita dapat pahala infinity, kita selamba kan, macam-macam. Sebab tak nampak, tuan-tuan. Tu cerita dia. Barang tak nampak. Iman ni barang gaib. Adapun orang yang nampak ni, orang yang Allah berikan pada jiwanya itu hidayah dan petunjuk. Yahdillahu nurihi may yasha. Allah pimpin hati dia tu. Allah pimpin jiwa dia untuk yakin dengan ganjaran Allah Ta'ala. Dan malam ni kita beruntung sebab Allah masih pilih kita untuk berada di rumah Allah Ta'ala. Dan hari ini kalau kita lihat dah masuk dah ke fasa untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, fardu haji, menunaikan haji. Sahabat-sahabat kita ada yang pergi, jiran-jiran kita, sanak-saudara kita pergi menjadi duyufur rahman, tetamu Allah. Tuan-tuan sedang jemaah mata Allah SWT, nak bagi tahunya tetamu Allah itu bermulanya di Cawangan terdahulu. Ni Cawangan ni. Di rumah Allah ni branch dah. HQ-nya ni Makkahul Mukarramah, tu HQ. Datang sana tuan-tuan, endorse saja, mengesahkan memang sah dia ni tetamu aku. Adapun sebelum itu dia dipilih dulu menjadi tetamu Allah di rumahnya di sini, di qaryah masing-masing tuan-tuan. Sebab tu saya acknowledge tuan-tuan jemaah yang hadir ni, pangkat yang paling tinggi bagi tu para tetamu Allah. Sebab tu setakat hari ni tak boleh challenge lagi. Kalau tanya ustaz buat apa? Memang saya full time mengajar, tapi mengajar di masjid dia punya suasana lain macam tuan-tuan. Tak boleh nak lawan dengan suasana di tempat lain. Tak tahulah kalau tuan-tuan rasa apa. Saya rasa begitu. Rasa begitu. Walaupun dipanggil di tempat-tempat korporat yang yalah masuk pun macam masuk, pergi masuk, bagi semua barang tu, nak pergi airport tu, masuk barang semua keluar, tempat tuan-tuan canggih. Tapi dia punya feel tak seperti di sini. Sebab sana setakat bagi barang, masuk sini bagi hati tuan. Scanner lagi besar sini. Scan. Allah scan. Bukan setakat malaikat, Allah melihat. Dan bila kata Allah pilih, itu satu nikmat. Jadi saya selalu ingatkan diri saya, diri tuan-tuan yang hadir, bahawa hargailah nikmat Allah jadikan kita tetamu Allah di sini. Kemudian yang mana dah pergi sana, alhamdulillah, dan diukur balik di sini. Balik dari sana, dia masih permanent datang rumah Allah di sini. Ulang alik ke Baitullah. Ni pun rumah Allah, Baitullah. Sampai bila ustaz? Sampailah kita kembali ke rahmatullah. Tu dia. Ulang alik ke Baitullah, sampailah kita menuju kembali ke rahmatullah, kembali kita menuju kepada Allah SWT. Dan itulah nikmat yang paling besar. Nikmat besar tuan-tuan, sebab nikmat iman ni kurniaannya besar. Dan Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah, hanya sahaja yang layak mengimarahkan rumah Allah ini orang yang beriman. Tak ada dolak dalih lagi lah, tak kisahlah dia datang tu apa tujuan, tapi sekali dia datang, kita kena bersangka baik dengan orang datang masjid ulang alik. Itu hal hati, itu hal Allah Ta'ala. Tapi Allah kata hanya sahaja yang layak mengimarahkan rumah Allah itu adalah orang yang beriman. Dan ada satu ciri khas bagi orang yang ulang alik ke rumah Allah ni. Ini kurniaan juga yang hebat tuan-tuan. Nikmat apa? Nikmat hidup kat dunia tiada ketakutan. Lam yakhsha lam takhsha illallah. Hati dia yang orang yang selalu ulang alik masjid ni tuan-tuan, hati dia Allah akan cabut ketakutan dia. Ketakutan apa? Mungkinlah kalau kita fikir dunia kita banyak dah selesai urusan lah, mungkin. Tetapi ingat ada satu ketakutan yang belum selesai lagi, iaitu sakaratul maut. Itu ketakutan yang amat dahsyat. Kalau kita tak persiapkan diri kita untuk keluarkan ketakutan itu, maka di saat sakarat, sebab itulah dikumpulkan seluruh ketakutan waktu itu bagi yang tidak persiapkan diri. Jadi antara satu ciri khas orang yang dipilih datang ke rumah Allah ini dan dia boleh istiqamah itu adalah dia ini bukan calang-calang orang, bukan biasa-biasa. Orang yang hatinya tiada ketakutan, melainkan takut hanya pada Allah. Ini proses.
Bila kita faham, nanti Allah bentuk lagi. Jadi tuan-tuan, tujuan datang ni nak keluarkan ketakutan. Sebab Allah pilih tu syukur. Nikmat tuan-tuan, bagi duit tapi takut masih ada. Nikmat kah? Tak nikmat. Jadi malam ni antara tajuk yang saya nak kaitkan tentang kehidupan bersandarkan hak, kalimatul hak, kehidupan yang membincangkan bersandarkan mata hati, iaitu bagaimana membina kaya tanpa merana. Definisi kaya dan tanpa merana. Hari ni orang salah faham banyak, dia manipulasi kaya itu dengan keadaan merana. Kebanyakan lah, wallahualam. Tadi pun barulah sempat pergi bengkel kita, bawa kereta, duduk sembang lah dengan pomen tu. Pomen tu kata, saya tanyalah GTR macam mana maintenance, okey tak? Saya ni nak tanyalah tentang GTR sekalian tuan-tuan. Nyaris saya tak bawa malam ni sebab tak ada lagi, tu je lah. Malah tuan-tuan ada nak bagi pakai, saya pakaikanlah amanah. Dia kata, bang, dia kata, bang, dia tak kenal kita kan, bang, dia kata, setakatnya datang jumpa saya ni bang, last sekali saya bubuh harga, geling kepala semua orang. Tak ada yang murah ke barang? Dia tanya balik. Nampak sangat tak ada duit katanya. Awak pakai GTR datang, kurang-kurang dia punya coil, plug coil semua tu satu biji 500, sekali tukar 6 biji 3,000 tuan-tuan. Tu memang merana lah kalau dia faham kaya itu dalam konteks batil, kaya dalam konteks harta, kaya dalam konteks tidak menuju pada kebenaran. Jadi malam ni nak bagi tahunya tuan-tuan, nak kaitkan balik dengan perbincangan awal kita tadi, bagaimana Allah SWT akan memilih orang yang beriman ini sebenarnya tidak akan berada dalam kerugian kalau dia mampu terjemahkan kefahaman iman dia dalam konteks kehidupan dia. Dia tidak akan rugi. Ini janji Allah, wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Jadi kalau kita orang beriman, kalau masih terkeluar rugilah syekh, mana dia belum faham. Dia belum faham apa itu iman dalam hidup dia, terutama dalam harta. Kemungkinan dia diuji dengan kehilangan demi kehilangan, kehilangan demi kehilangan, kemudian keluar pada mulut dia, rugilah syekh, ana banyak rugi. Maknanya mungkin ada perkara yang belum jelas dan selesai dalam kefahaman dia. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, maka dengan itu, kalau kita rujuk perbincangan kita pada malam ini dalam satu hadis Nabi SAW, pemisalan Nabi SAW memecahkan pada 4 jenis golongan. Nak kita membincangkan kaya tanpa merana ni. Kaya tanpa merana ni ada 4 jenis golongan. Yang mana kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, kata Nabi SAW, masalul hazil ummah kamasil arba'ah nafar. Permisalan umat ini adalah ibarat 4 orang, 4 golongan, atau 4 orang Nabi buat. 4 orang. Rajulun atahu Allahu mala wa ilma fahuwa ya'malu bi'ilmihi fi mali yunfiqu fi haqqih. Yang pertama kata Nabi SAW, seorang yang Allah anugerahkan. Ini golongan yang pertama. Ini dipanggil golongan VVIP. Bukan di dunia tak tuan-tuan, VVIP di sisi Allah. Kata Nabi SAW, seorang yang Allah anugerahkan harta. Rajulun atahu Allahu mal, harta. Tidak cukup dengan itu, dan ilmu. 2. Harta dan ilmu dapat. Jadi apa kesan dia? Lalu Nabi kata, lalu ia mengamalkan ilmunya dan menginfakkan harta di jalannya. Ni ciri orang yang pertama. Allah bagi dia ilmu, dia bagi dia harta, dia mengamalkan ilmunya, dia menginfakkan hartanya. Tu ciri yang pertama. Nanti kita bahas apa ceritanya. Baik. Yang kedua, Nabi kata, wa rajulun atahu Allahu ilma wa lam yu'tihi mal. Golongan yang kedua, orang yang Allah anugerahkan ilmu tapi tidak memiliki harta. Tetapi Nabi kata, wa lam yu'tihi mal fa huwa yaqul lau kana li mislu hadza. Nabi kata, si fulan yang kedua ni walaupun dia tidak ada harta, tetapi dia berkata begini, seandainya aku mempunyai harta seperti dia. Dia merujuk pada siapa? Si fulan yang pertama tadi, yang mana dia ada ilmu, kemudian dia ada harta, kemudian dia infak di jalan Allah SWT. Infak ni boleh dua keadaan, secara terang-terangan atau secara sembunyi. Dua-dua boleh. Ataupun terang-terangan itu untuk mengajak bagi syiar menunjukkan bahawa Allah tu maha kaya. Jadi orang yang kedua ni seronok tengok,
Kalau aku ada harta macam dia tu. Tapi dia macam mana? Orang yang berilmu dan berharta. Lalu ia berkata, seandainya aku punya harta seperti dia, aku akan melakukan sebagaimana yang ia lakukan. Maka kata Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, fahuma fil ajri sawa. Kata Nabi, maka kedua-duanya berpahala sama. Mana golongan, dua-dua golongan ni, pertama dia ada ilmu, kemudian dia harta, dia dapat dua combo ilmu, kemudian combo harta. Amal dengan hartanya, beramal dengan ilmunya. Golongan yang kedua ada ilmu tapi tidak ada harta, dia dapat pahala ilmunya, dia dapat pahala niat nak melakukan kebaikan dengan harta. Nampak? Itu kategori orang yang kedua. Jadi di sini kalau kita lihat mentaliti manusia yang tidak didasarkan dengan ilmu terlebih dahulu, orang yang tidak ada ilmu diletakkan menjadi keutamaan hidup dia, maka kebarangkalian dia tidak akan mencari ilmu terlebih dahulu, maka dia akan mencari harta. Dan ini terbukti dengan ciri yang ketiga. Ini ciri yang ketiga, kata Nabi SAW, wa rajulun atahu Allahu mala wa lam yu'tihi ilma. Ni parah ni. Dan masuk yang ketiga ni, berhati-hati. Sebab ini kategori orang yang akan mendapat yang ditakrifkan kaya tapi merana. Kaya ni definisi pada hukum akal, dia akan kaitkan dengan harta. Tetapi definisi pada hakikatun, itu jiwa, bukan harta, itu jiwa. Laisal ghina an kasratil arad, kata Nabi SAW dalam hadis Imam Ahmad dan Tirmizi. Laisal ghina Nabi kata, an kasratil arad, dengan banyaknya harta, walakinnal ghina an nafs, tetapi kaya itu dengan jiwa. Sebagai contoh tuan-tuan yang hadir malam ni, sah kaya, bukan perasan kaya, bukan. Dia sah kaya ni tuan, ada dalil dia. Sebab bagi manusia yang tidak ada ilmu, tidak faham tentang apa itu kaya, maka dia akan sandarkan kepada harta. Ini golongan yang ketiga, kata Nabi SAW. Maka golongan yang ketiga ini adalah orang yang Allah anugerahkan harta tapi tidak dikurniakan ilmu, maka ia akan membelanjakan hartanya tidak sebagaimana semestinya. Arti kata lain, ikut suka akulah. Aku yang berusaha, aku yang penat, aku yang kena bayar semua, bil api, bil air, ada kau bayar, katanya. Ada gitu kan? Ada setengah orang itu. Ikut aku. Aku tahulah hal haram ni kau tak nak suruh aku. Ni duit aku yang punya. Dia lupa tengok cerita Peramli. Ini harta Ahmad Albab yang punya. Dia lupa. Ini orang dapat harta, dia tidak ada ilmu. Orang begini tuan-tuan, yang ketiga ini, apabila dia gunakan harta, dia tidak ada ilmu, ini dia mendefinisikan mengikut sangkaan dia, kejahilan dia, maka yang dikejarkan itu adalah bukan kaya tapi harta. Bukan kaya tapi harta. Buktinya apa? Ketika dia ada harta tetapi dia merana dalam menguruskannya. Macam tadi, bawa kereta GTR Skyline tuan-tuan, tiba-tiba nak tukar plug coil 500 penin, nak isi minyak V-Power berkira. Dia cakap, Ustaz, dia kata, kawan lah seorang lagi kata, kereta-kereta yang high end ni dia tak boleh pakai minyak-minyak biasa. Tak tahu tuan-tuan ada pakai kan? Dia tak boleh. Kalau tidak nanti dia akan ada carbon dalam enjin dia tu, carbon. Dia kena mesti kurang-kurang V-Power atau RON 100 kata. Tapi bila kata tak ada ilmu, dia buat itu bukan kefahaman, atas kehendak dia, atas nak menunjukkan simbol-simbol kekayaan, maka dia akan merana balik tuan-tuan. Sebab kaya bukan harta. Jadi orang yang cuba-cuba nak tunjuk kaya dengan hartanya, dia akan terbeban balik dengan harta kerana kejahilan dia. Nampak? Itu dia akan terbeban. Maka ada golongan yang ketiga ini, dia ambil harta dulu. Yang penting dapat duit dulu. Terutamanya minta maaf cakap, bila kata kebenaran, kita kata yang hak walaupun pahit, dan pahit itu paling mujarab dan mustajab. Setakat hari ni orang yang ngamalkan ulam tak ada lagi kena sakit jantung lah. Saya tak tahulah, kalau ada boleh jumpa saya lah. Salah tu Ustaz, saya makan ulam pucuk semua, pahit, kena penyakit, doktor jangan bagi makan katanya. Tak ada lagi lah, wallahualam. Setakat ni yang mengamalkan ulam pahit-pahit, insya-Allah ada manfaat dia. Kalau lagi pahit, lagi bagus. Kalau orang yang ibu-ibu belakang sana tu kan, kalau dia punya pantang dia tu, jamu dia tu, ya Rob, kena tutup hidung minum.
punya pahit. Begitu juga kata-kata pahit. Pahit ni memang terkesan tapi mujarab. Terutama contoh tadi saya nak cerita tentang orang muda. Mentalitinya ilmu ni tak penting. Mentaliti ni ilmu dia tak penting. Ilmu tentang apa? Ilmu untuk bekalan dia di akhirat sana. Dia anggap benda tu tak penting. Sebab tu dia kejarkan harta dulu. Bila kata mentaliti, kita tanya ke orang muda apa yang dia fikir sekarang ni. Yang dia fikir sekarang ni, saving kena penuh, mesti kena ada konsisten, mesti kena ada passive income, mesti kena ada kawan-kawan jaminan masa depan. Itu mentaliti mereka. Sebab mereka tidak ada ilmu. Ilmu yang membawa manfaat dalam hidupnya apa? Mereka tidak didasari dengan ilmu. Nah, jadi bila begitu tuan-tuan, ramai tanyakan stres nanti, ramai. Kadar tekanan akhir zaman ni semakin tinggi kerana mentaliti mereka semuanya perlukan duit, dan mereka letakkan harta di depan. Sedangkan ini kategori orang yang ketiga, orang yang Allah akan bagi harta tapi dia tidak akan ilmu. Dia tidak akan dapat ilmu, dia akan dapat harta. Walaupun dia ada ilmu untuk harta dia, tetapi dia tidak ada ilmu untuk menguruskan hartanya. Contoh ilmu meniaga, dapatlah tuan-tuan, tapi nak menguruskan harta, penting sekali. Sebab harta ni bagi orang beriman itu dia punya sama dengan ataupun profit dia adalah bukan simpan. Profit margin bagi orang beriman pada sandaran hartanya itu adalah sedekah. Tu dia. Kan payah tu nak faham kan. Memang 360 darjah terbalik tuan-tuan. Kalau dia sekadar ada ilmu tentang compounding system saja, tambah, simpan, tambah, lala pahala tidak bertambah. Dia perkiraannya berbeza tuan-tuan. Katalah daripada 1 juta dia simpan berkembang jadi 10 juta. Dari segi infak dia itu dikira katalah kurang lebih 2 juta. 2 juta tu je lah Allah kira. Selebihnya tuan-tuan, apa jadi selebihnya itu? Simpanlah ustaz, hati-hati. Barang yang disimpan di sisi Allah akan ditanya. Halal akan dihisap, haram akan diazab. Apabila harta itu disimpan malah mendatangkan cinta pada harta, ni yang bahaya ni. Boleh tak simpan, tapi boleh ke simpan dengan rasa tak ada sayang? Biasa simpan ni sebab apa? Sayang lah Ustaz. Ini yang kita bimbang ni. Simpan sebab sayang tu bimbang tu. Jadi apa-apa yang disayangkan sehingga menyebabkan terkorban pahala kerana nak menyelamatkan harta, maka harta itu akan bertukar menjadi bala. Ni CP orang beriman dia berbeza sikit. Calculation dia memang 360 darjah terbalik. Sebab itulah golongan yang ketiga ni Allah kata, Nabi kata bagi harta tapi tidak ada ilmu, maka ia membelajarkan ikut ikut seperti apa yang dia nak. Maka ada pula golongan yang keempat lebih bahaya tuan-tuan. Golongan keempat ni kata Nabi SAW, wa rajulun lam yu'tihillahu ilma wala mala fahuwa yaqul. Nabi kata golongan yang keempat ni parah lagi lah kita ni. Apa dia? Golongan yang tak ada ilmu, tak ada harta. Dua-dua tak ada Allah bagi. Dua-dua tak ada. Tambah pula golongan yang keempat ni dia berkata, lau kana li mislu hadza amiltu fihi. Kalaulah, dia kalaulah juga ni. Kalau seandainya aku punya seperti dia miliki, tentu aku akan melakukan sebagaimana ia buat. Dia punya contoh toladan dia tu, dia ambil contoh orang yang ketiga. Orang yang ada harta, belanja ikut suka. Apa yang dia suka dia belanja, dia tak suka dia tak buat. Kalau sedekah pun ikut yang dia suka. Hati-hati. Sedekah pilih kasih orang panggil. Hati-hati. Sedekah juga, tapi sedekah ikut dia suka. Dan golongan keempat ni tak ilmu pun tara, harta pun jelek orang gapak, kemudian dia berangan-angan untuk melihat kalaulah aku jadi macam si pulan yang ketiga tu, kan seronok, nak makan, nak belanja, tak ada apa nak fikir, seronoknya. Kata Nabi SAW, maka kedua-duanya fahuma fil wizri sawa, maka kedua-duanya menanggung dosa yang sama. Dosa jadi tuan-tuan. Sebab apa? Mari kita lihat perbahasannya, syarahnya. Dalam kehidupan ini tuan-tuan,
kalau kita lihat menjadi perkara asas, malah keperluan asas, itu bermulanya mengadakan segala keperluan-keperluan untuk kehidupan, makan, minum, pakai, tempat tinggal, semuanya itu didasarkan sebagai keperluan asas. Apabila keperluan asas, maka zaman sekarang tiada lagi benda yang dikatakan percuma, maka didasarkan dengan kena guna duit, mal, harta. Dalam nak menyelesaikan segala keperluan tadi, tiba-tiba tertukar, dia bukan jadi keperluan, dia menjadi tujuan hidup dia, kena ada harta. Ni yang bahaya ni. Dia tertukar, tujuan hidup dia kena ada harta. Sebab kefahaman dia yang tak ada ni, ilmu ni pula, ilmu apa ni ustaz? Ulama membahaskan ilmu yanfa', Nabi kata ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang menjauhkan kita daripada azab api neraka. Tu ilmu manfaat yang mendatangkan pahala lah tuan-tuan, ilmu tu. Jadi makna kata ilmu tentang harta ni kena ada ilmu khusus, bukan sekadar ilmu nak mendapatkan harta. Contoh, belajar arkitek, ilmu arkitek, kerja dapat duit, dah selesai. Ilmu duit ada. Dua benda berbeza. Ilmu nak belajar untuk bidang sains, jadi doktor, jadi lawyer. Lawyer, dia tak jadi lawyer, jadi lawyer buruk kadang-kadang kan. Apa? Ahli muzik, contoh ibu mertua aku. Doktor, lawyer, accountant dan semua apa saja profession, itu ilmu untuk mendapatkan position. Bila dapat duit, ada ilmu tak seterusnya nak menguruskan? Ini ilmu kehidupan. Bila dapat harta, ada tak tahu bagaimana nak menguruskan? Ini ilmu kehidupan. Tak belajar kat universiti. Account belajar ilmu untuk jadi accountant. Duit lain. Duit ni ilmu lain. Arwah tok saya pernah kata tuan-tuan, arwah tok saya tuan-tuan, saya lalu ingat antara sanad ilmu duit ni saya dapat, ada jazah ilmu duit ni memang dapat daripada arwah tok saya tuan-tuan. Umur dia 56 waktu tu, dia pencen tali air dia pencen jadi kontraktor tuan-tuan. Meninggal umur 83. Agak-agak lah tuan-tuan, 56 jadi kontraktor tu just nice ataupun ni betul-betul lah. Mai terlambat tak? Tak. Arwah tu saya jadi kontraktor umur 56, alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, satu drawing pun tak ada kat rumah dia. Pukul 6 balik rumah, pukul 7 keluar. Ni apa yang saya tengok sendiri. Pagi-pagi dia dah standby, dia suka shave kan, depan cermin. Lepas tu telur ayam kampung 2 biji, tak minum. Pukul 7 keluar pergi KL. Di KL tu jangan cuba-cuba lah, memang tempat dia je semua tu. Terserempak dengan cucu, jangan main-main. Atuk tahu dia tempat mana kat KL tu kan. Pukul 6 balik dah, pukul 6 pergi dusun. Pergi dusun, tengok dusun dia balik. Malang pergi masjid. Tapi harta tuan-tuan sampai ke Cicit dapat. Tu dekat area Gamuda Garden tu tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ke Gateri tu, Gamuda Garden tu kan, ada tu Sungai Serai tepi tu. Cerita dia begini. Ketika saya mula untuk menjadikan tujuan niaga hidup ni, sebab Nabi SAW niaga. Kita duk faham itu lah. Tiba arwah tu saya cakap, kau tahu apa bab duit? Dia tanya itu lah. Kau tahu apa bab duit? Lepas tu dia diam. Orang tu dulu biasa tak? Tenjangan-cengang ngaji macam tu. Dia cari tuan-tuan. Rupanya duit ni bukan cerita soal kita pandai cari duit. Allah akan tanya, kat mana kamu dapat, ke mana kamu pergi. Maknanya berkaitan tentang halal haram, berkaitan tentang rezeki. Kau tahu apa bab rezeki? Begitu tuan-tuan. Setakat duit ni memanglah kita tambah tolak nak bagi kita buat macam-macam style lah. Tapi bab rezeki kita tahu tak? Bila manusia dia melihat duit dengan pahaman jahil dia, harta, maka dia mengurus ikut suka dia, maka akan berlakulah perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku hari ini. Kepincangan dalam menguruskan ekonomi, rumah tangga, contoh diri, bagaimana hidup dia tujuan tadi terbalik.
Walaupun semua perkara guna duit, tuan-tuan, tidak boleh mengambil alih tujuan hidup kita. Wa imma, sehingga orang nak kata begini, tuan-tuan, duit tak boleh buat mati, tak ada duit macam nak mati. Mereka buat statement begitu, kita pun terus, tak boleh lagi. Sebab apa macam nak mati tu? Kita tanya balik, sebab orang tak faham bab duit. Boleh tanpa nak mati tu kenapa? Gitu. Sebab tu ibadah korban juga melibatkan duit. Kita mau sembelih itu duit. Sebab duit telah menjadi agenda utama manusia hari ini, menjadi tujuan, yang mana asalnya hanya keperluan. Keperluan tidak boleh mengatasi tujuan. Kenapa kamu hidup? Gitu. Untuk pahala atau untuk harta? Dia kata, bila kata tujuan, dia menjadi kerana pahala atau untuk harta. Sekiranya untuk pahala, kenapa benda-benda yang ibadat badani? Jadi ibadat ada dua, tuan-tuan. Malam ni masa kita singkat, tapi kita sebutlah mana yang Allah izinkan kita sebut. Ibadat ni mali badani, mali dengan harta, badani dengan kudarat kita. Kenapa sebelum dapat harta itu ada ibadat yang tidak perlukan harta? Contoh, datang masjid, guna harta atau guna kudarat? Harta, ustaz. Dia nak kona juga. Harta lah, nak pakai baju tu, nak lagi pakai duit juga. Dia kalau dah duit semua benda. Amalan yang paling top ranking, tuan-tuan, yang tak ada kompromi, kalau tinggal saja, kafir Nabi kita, solat. Kita tahulah haji juga guna duit, tapi sebelum nak haji ada ibadat solat yang percuma. Satu, zikir yang percuma. Dua, pahala yang percuma. Banyak. Tiba-tiba dia tidak beratkan kepada benda-benda yang percuma ni. Yang percuma ni diringankan. Kemudian dengan harapan, dengan harta baru nak dia beramal. Tuan-tuan, secara logik akal, kalau yang percuma pun kita berkira, agak-agak yang berbahaya macam mana cerita? Sebab tu jangan terkejut sekiranya ada pendapatan terkumpul 100 juta, zakat 2.5%, 2.5 juta. Tuan-tuan, nak bayar 2.5 juta tu pengsan tau. Amin. Sebab dia tengok yang keluar 2.5 juta, dia tak tengok yang masuk simpan tu. Dia masuk simpan, kongsi dia lupa. Ada ke dalam saving anak? Anak pun tak tahu. Ni dah banyak keluar ni. Ni dah banyak keluar ni. Malahnya keluar tu untuk dia juga. Itu bab konsep. Contoh bab sedekah. Sedekah ni kita nampak macam nak tolong orang. Sebenarnya satu bab tolong dia, yang lebih besar tolong diri. Nak begitu. Sila jemaah mata Allah SWT. Maka di sini kalau kita lihat balik, benarlah kata Nabi SAW, golongan dua yang atas itu dia akan dapat pahala. Sebab tujuan mereka bukan harta. Tujuan mereka itu adalah ilmu dan infak. Infak ni tuan-tuan berkaitan dengan iman. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebelum yunfikun, apa dulu? Solat. Ghaib dulu. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Nampak? Makrifat dulu. Kenal duit ke kenal pencipta duit? Lah ni orang kenal makhluk daripada penciptanya, Khalik. Orang lebih kenal harta daripada pencipta. Sebab tu bila tak ada harta, resah jiwanya. Kerana jiwanya itu telah dihimpit oleh nafsunya, mengatakan bahawa harta itulah berkuasa. Ini yang bahaya. Beriman, makrifat, mengenal Allah Ta'ala, kemudian nyatakan iman dengan amal. Bagaimana solatnya terjaga, tuan-tuan. Dia jadi rushing. Orang yang Allah pilih ni, tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan yang hadir pada malam ni Allah pilih lah semua. Yakni dia rushing nak appointment dengan Allah. Dia rushing, tuan-tuan. Ini bukan benda yang buat main-main. Ini dia akan rasa automatik datang. Sebab dia dah qasad dan dah yakin
rezeki hanya dari Allah, the only. Harta boleh dari pelbagai cara, pendapatan boleh ada 1001 cara, ada 1000 pipeline dalam bahasa ekonomi ni, pipeline, tapi line tu dari satu line dia, Allah turun rezeki, pum, cabang 100, bisnes 1, bisnes 2, bisnes 3, bisnes 4, bisnes 5, konsortium, holding, berhad. Tapi yang atas siapa punya? Empunya Razak, huwa Razak. Siapa ownership? The only owner yang memegang sifat rezeki Allah. Maka ketika Allah panggil, jadi ilmu tentang nak mengutamakan Allah, tu dia. Dan Allah panggil secara jasadi, dia datang. Kemudian Allah panggil secara mali, mai sini infak sikit, mari datang ibadah korban, dia tak kira dah. Lah ni tuan-tuan, berhati-hati dalam berkira-kira untuk pahala. Ni bila tak ada ilmu. Contoh, kita tak tahu tadi tujuan kita. Bila kata tujuan kita untuk pahala, lawan pahala dosa, dua je, pahala atau dosa. Kalau semua membawa kepada pahala, tuan-tuan, jangan ada tawar-menawar. Jangan ada tawar-menawar. Ni korban ni ada diskaun dah. Ni diskaun. Sekali lembu pun cakap, kalau diskaun aku pun nak dah. Aku teranaya ni kata. Tuan-tuan, jangan diskaun. Kalau boleh sekali-sekala pakatlah masjid ni tahun depan lah kot, ni dah dapat. Kita korban unta. Tu dia unta. Jangan bawa main unta. Unta, tuan-tuan, kos nak shipping lagi semua tu. Kita kasih terkejut sekali lah sekali-sekala. Tahun depan boleh lah tuan-tuan pakat-pakat lah. Unta tu terbaik. Nak bagi kat siapa? Nak bagi dekat pemilik harta, Allah. Allah panggil, mari sikit. Allah panggil cara mana lagi? Orang susah datang. Cara ni banyak cara Allah panggil ni. Maka kita tidak berat hati. Contoh lagi menuju kepada pahala. Isyak ke? Belum lagi? Bagi signal menuju pada pahala. Contoh bagi kita yang lelaki ni, tuan-tuan, dia ada terikat dengan nafkah. Bila nafkah ni, tuan-tuan, bila pahala, jangan ada erti nak potong diskaun katanya. Ini bajet belanjawan tahun ini kita potong katanya. Sini kita dah kenal pasti. Yang mana dikatakan mendapat kekayaan tanpa ada penderitaan, itu merana tadi, itu mendapat kekayaan pada sudut hakikat. Ya, ini bermulanya kaya itu dengan sifat. Sebab kaya itu sifat. Ya, kaya itu sifat. Simbol kaya itu harta. Tentu kena kenal pasti di sini. Kaya itu sifat. Sebab itu hari ini tidak ada lagi orang menisbahkan kaya sebenarnya pada harta. Tak ada. Bukti, tuan-tuan, senang je. Dalil akli saya bagi. Katalah malam ni tadi, balik pada cerita sekiranya ada tadi. Ada GTA sekalian lah, saya bawa malam ni. Turunlah saya. Lalu dia katakan, kaya ni ustaz ni. Apa dia buat? Takkan ceramah boleh dapat pakai kereta. Itu panggil sound direct, dia panggil kan. Kaya dia tu. Tak ada lagi dalam sejarah hidup saya lah, tuan-tuan. Tak tahulah tuan-tuan sidang jemaah mata Allah SWT yang dihormati semua ini, dimuliakan. Turun-turun orang kata kaya lah kereta tu. Nampak? Nisbah kaya letak pada manusia. Bila manusia sifat, bukan benda. Nisbah kaya tidak letakkan pada harta. Harta tu just nak, bahasa mudahnya lah Allah kata dalam surah Al-Hadid ayat 20, nak bangga-bangga, tuan-tuan. Nak bagi tahu aku orang kaya, Ismail Ulam raja katanya. Tapi bila minta sedekah, kau tahu berapa kita aku nak bayar bulan-bulan? Cerita asal kereta dia. Orang tak mau tahu. Orang tahu bawa kereta GTA sekalian dalam bonet kena pakai duit kepuk, tuan-tuan. Standby ya. Macam tu. Nampak? Jadi harta benda, kaya raya. Harta tu benda, kaya tu jiwa. Raya ni, tuan-tuan, untuk kerakyat. Kerakyat itu pada jiwa. Jiwa orang yang kaya ini adalah diraikan dengan pahala, tuan-tuan. Orang yang benar-benar kaya ini adalah orang yang ada pahala. Sebab tu Nabi kata an-nafs. Clear bab tu, tuan-tuan. Jadi kena ada etikad yang benar, yang mana kaya itu jiwa, kaya itu pahala. Jadi bila kaya itu pahala, marilah kita kumpul pahala. Jangan lagi ada berdalak-dalik, berkira-kira dengan
pahala. Harta tujuan untuk pahala. Setelah keperluan selesai, nak buat apa lagi tuan-tuan harta? Laburkan pada pahala. Keperluan dah selesai, kewajipan dah selesai, ada lebih. Untuk masa depan, Ustaz, depan mana? Tu depan tu. Tak ada. Depan bagi orang beriman itu adalah kullu nafsin za'iqatul maut, mati. Depan bagi orang beriman itu adalah akhirat sana. Jadi tuan-tuan, harta bukan untuk disimpan tanpa ada tujuan. Harta itu disimpan untuk tujuan pahala. Jadi ketika kumpul-kumpul, contoh untuk korban, nah selesai, ada tujuan untuk pahala. Apa saja untuk pahala, laburkan tuan-tuan. Ustaz, untuk anak-anak saya, Ustaz, masa depan, tak payah sangat untuk anak-anak ni tuan-tuan. Wallahi Nabi tak suruh pun. Buktinya dalil akli lagi tuan. Anak-anak tak pernah fikir saving untuk mak bapak. Tak ada dia fikir ni. Kita tanya anak-anak, sebab apa tak buat saving untuk mak bapak? Tak ada masa depan katanya. Ini anak durhaka. Dan mak dia masa depan kat sana nanti macam mana? Akhirat nanti. Patutnya amal jariah dah. Nampak anak-anak? Dia pun fikir hidup dia je. Nampak? Jadi tuan-tuan, fikir hidup untuk mati tu, maka laburkan. Nah, clear bab tu. Jadi kaya yang tidak merana adalah kaya yang dibawa dengan jiwa, dan jiwa yang kaya ada harta dilaburkan, infakkan. Ni yang pertama. Mudah-mudahan yang hadir malam ni Allah angkat jadi orang yang pertama tu, berilmu dan berharta. Dan ini memang kita perlukan golongan yang pertama. Sebab seperti mana Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu an, harta beliau ada lagi sampai sekarang tuan-tuan. 1400 tahun Yayasan Osman bin Affan radhiyallahu an gara-gara membebaskan telaga Bi'rul Rumman yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ganjarannya adalah pahala syurga. Datang pula sahabat lain nak beli, tawar tuan-tuan. Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu an kata, berapa harga kau boleh bayar? 3 kali ganda dia markup. Gali telaga tuan-tuan, biasa boring telaga ni berapa harga? Tak banyak lah, sikit lah, dalam 10,000 ke lebih lah, 20 lah, 100,000 tuan bayar telaga. Ini bukan biasa-biasa punya telaga ni, sebab memang dah Yahudi dia cas laga dah kita berkendak. 3 kali ganda tahu harga. Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu kata apa? Kau boleh bagi aku syurga, kalau tak boleh bagi syurga tak payah. Clear tuan-tuan, clear statement. Nak elok-elok ada sampai sekarang, elok-elok ada harta tu sampai sekarang. Tidak yakinkah lagi dengan kita laburkan harta untuk pahala? Sebelum nak laburkan harta untuk pahala, laburkan masa untuk Allah Ta'ala. Itu dia. Sebelum harta ada masa. Masa ni juga menjadi satu percaturan kadang-kadang manusia berkira-kira nak bagi masa dengan Allah. Dan satu hadis qudsi mafhumnya tuan-tuan, riwayat Imam At-Tirmizi juga. Allah kata mafhumnya, Nabi SAW bersabda, kata Allah Ta'ala, ya abna Adam, hai anak Adam, luangkan masamu untuk aku ibadah, nescaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, aku akan tutup kemiskinan pada hidupmu. Ini sekiranya kamu tidak luangkan masa untuk aku, Allah kata, aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan, malah aku akan tidak akan tutup kemiskinan pada hidupmu. Macam tadilah, bawa GTR pergi bengkel, bila kena bayar keluar bil tak ada diskaun, orang cakap apa? Ingatkan ada duit pun tak ada. Tak pasal-pasal lah tuan-tuan. Jangan buat kerja gitulah. Bayar tu bayar. Macam mana cara dia tuan-tuan? Cara dia mudah. Yang pertama, ketika nak beli, tujuan untuk apa? Tu cara dia. Kalau beli tujuan untuk pahala, jangan berkira, beli je lah. Kalau tak larat pakai, bagi imam pakai, Bilal pakai, saya pakai, boleh tak ada masalah. Ustaz tak terpakai lah Ustaz, tak apa, saya tolong pakaikan. Contoh. Apa saya untuk pahala tuan-tuan? Laburkan. Nabi SAW bab kualiti tu, Syama'il Muhammadiyah tu, buka kitab bab pedang Nabi. Nabi SAW ada 9 jenis pedang tuan-tuan. Nabi tempah pedang dekat high quality punya. Nabi SAW pakai kasut tak ada PVC, kulit. Jadi yang mana pakai PVC minta tukar lepas ni. Niatlah beli kulit ni, kenapa? Nabi pakai kulit.
Kualiti. Nabi menekankan kualiti. Adapun zaman dulu kualiti itu sebab senang diperolehi, maksudnya Nabi SAW mudah nak dapatkan tu. Zaman sekarang cerita bab kualiti je memang main dengan harga lah tuan. Jadi kita bayar harga tu kerana nak pahala. Itu tujuan dia tadi. Adapun golongan yang ketiga dan keempat, kesimpulan kita buat ni, mereka meletakkan tujuan mereka itu harta, bukan pahala. Maka bagaimana kaedah mereka? Mereka akan korbankan pahala mereka kerana harta. Mereka akan korbankan masa mereka untuk harta. Jadi harta ini dinisbahkan dengan pergi kerja, contoh mungkin pergi berniaga, mungkin klien. Tapi time bila masa dikorbankan? Masa solat. Masa solat dia pandang enteng dan mudah, terutama orang yang berniaga tuan-tuan. Client is always right. Habis. You boleh bagi syurga dengan saya. Oh, lepas ni kalau dia tak boleh bagi syurga, you tunggu saya nak pergi solat. Kalau boleh, kita deal. Tak boleh, kita apa, saya solat. Kalau awak nak, tunggu. Dia tunggu tuan-tuan. Dia cakap ini orang ada prinsip. Bila ada prinsip, dia buat kerja tak akan main-main. Dah ada tuan-tuan. Dah begitu. Jadi hati-hati, sebab yang ketiga keempat ni bermaharaja lela tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan yang hadir masjid ni, syukur alhamdulillah. Adapun diajarkan bab nak mendapatkan harta di luar sana, minta maaf cakap macam-macam cara tuan-tuan. Akhirnya waktu azan pun langgar. Kita kena jihad ekonomi. Saya pernah wujud satu meeting tuan-tuan, tak sebutlah dengan mana, memang ada Islam kat situ. Nama kumpulan tu Islam untuk ekonomi ni. Dengan meeting-meeting tuan, masuk waktu solat, nak tengok cara ni tak beranjak, duduk lagi meeting. Saya cakap tak boleh jadi. Itulah kali pertama dan terakhir saya datang meeting tu. Tak apa tuan, jihad ekonomi, takbir, Allah Akbar. Masa Allah panggil tak datang. Nak buat apa tuan-tuan? Kerana yang bagi rezeki itu Allah. Kita tidak terikat, kita businessman. Lain lah kalau terikat bekerja tu, lain. Ala kulli hal wa kulli amri minkum, pemimpin buat tanggung lah. Tak boleh ustaz, bos tak bagi, lantak, bos jawab. Kalau bos bagi, alhamdulillah. Ada satu kontraktor tuan-tuan buka YouTube Indonesia, utamakan solat dan keselamatan. Tuan-tuan kita tengok kat YouTube, kontraktor besar, waktu solat dia shutdown kan semua mesin dia. Memang dia cakap rugi harta, tapi saya lebih rugi kalau staf saya tak solat. Allahu Akbar. Nak dia imam, nak lagi mana staf dia? Nak lagi mana staf dia tuan-tuan? Tapi berjaya tuan-tuan, berjaya. Kita kena ubah paradigma. Apa lagi nak korban ni tuan-tuan? Memang betul-betul lah kita nak laburkan harta untuk pahala, insya-Allah. Jadi kesimpulannya kita boleh buat pada malam ni, yang pertama, ada 3 perkara di sini. Tujuan melakukan amal soleh di dunia ini ada 3. Kesimpulan secara ringkas. Yang pertama, faktor yang mendorong kita beramal ataupun melakukan suatu perkara itu semata-mata dunia. Dia tak ada tujuan, dia tak tahu pahala ke dosa. Pahala ke dosa. Ingat tuan-tuan, kalau tidak ada ukuran begitu, dia akan jatuh pada dunia. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Tapi kalau dia faham, oh ini kewajipan, ni termasuk dalam nafkah rumah, nafkah makan minum, nafkah, dia boleh beza-bezakan. Dia boleh, oh ini sunat, oh ini okey. Jadi ini yang pertama. Kalau dunia tujuan, Nabi kata, Nabi buat contoh dalam riwayat hadis daripada Abu Daud, mengatakan bahawa yang bermaksud mafhumnya, barang siapa yang mempelajari ilmu yang semestinya diniatkan ikhlas untuk Allah, tetapi dia mempelajari untuk dunia, untuk dapatkan bahagian dunia, maka dia tidak akan mencium bau syurga. Nampak tu, terus Allah bagi untuk dunia, tiada tempat dia di syurga, tiada. Yang kedua, dia beramal 50-50. Pada masa sama nak ridha Allah, pada sama nak dunia. Ini golongan yang bermujahadah tuan. Nabi kata di sini, dan ulama membahaskan bahawa sesungguhnya golongan seperti ini dia akan mendapat sesuai dengan tahap keikhlasan dia. Pahala ni dia di sisi Allah dia fleksibel tuan-tuan. Bukan dinilai dengan perbuatan, tapi dinilai dengan keikhlasan. Makin tinggi ikhlas, makin berat pahala. Gitu. Kalau lebih kurang, dia akan sekadarnya. Kita bimbang, rosak. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, golongan yang ketiga ini yang kita harapkan jadilah pada kita insya-Allah, iaitu beramal benar-benar ikhlas kerana Allah. Beramal dia ikhlas kerana Allah. Yang ni bila kata untuk Allah ni tuan-tuan, yaumil akhirah, bila akhirat pahala.
Bila pahala ni dia ingat pahala, dia ingat Allah, dia tak ada ingat dunia balik. Bila pahala, contoh solat sehari, nak harapkan apa? Redha, harapkan pahala. Boleh. Dua perkara itu minta pada Allah. Sebab pahala manusia tak boleh bagi, Allah je boleh bagi. Maka di sini ulama mengatakan bahawa golongan yang ketiga ini dia mendapat amalan sempurna, pahalanya sempurna, tidak berkurang, tidak berkurang. Sempurnanya pahala ni. Adapun tambahan sikit di sini, kata Nabi SAW, riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan bahawa sesungguhnya, nak bagi contoh, yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah kitab Allah, orang yang mengajar agama. Ni agama dia tuan-tuan laburkan harta tuan-tuan ke akhirat. Sebab tu invest untuk agama, untuk nafkah tu semua untuk agama. Jadi sebenarnya tak ada istilah dunia lah. Kesimpulan, hidup bukan untuk dunia, tuan-tuan gunakan harta memang benar-benar untuk akhirat. Itu je lah. InsyaAllah cukuplah setakat itu perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan jelas dibincangkan di sini. Dapatlah kita bahawa yang pertama tadi, kita tak mau menjadi kaya yang merana, yakni kaya yang definisikan bukan dengan definisi sebenar, yakni harta itu batil. Adapun kaya yang tidak merana ini adalah kaya untuk mengumpul pahala dengan cara mali, harta, dengan cara badan. Dua-dua dipusatkan untuk pahala. Maka bila pahala lah jadi tujuannya tuan-tuan, tiada istilah berkira-kira. Maka gunakan masa sebaik-baiknya, gunakan harta sebaik-baiknya untuk mendapatkan ridha Allah SWT, insya-Allah. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini semua, kita mohon kepada Allah Ta'ala dijadikan hamba-hamba yang saleh dan salehah, diikhlaskan hati, ditetapkan keyakinan untuk terus beramal dan beribadah kerana Allah. Dan mohonlah kepada Allah Ta'ala masukkan semua yang hadir malam ini dan yang mendengar juga malam ini ke dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza